Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada students di MyB. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lain. Nak dengar suara. Yang lain yang belum respon. Bawa dua orang, bawa dua orang, tiga orang. Okey, bawa tiga orang. Okey, betul lah. Okey, baiklah. Kita tak nak apa. Okey, Fatin mau masuk. Alright, bagus. Assalamualaikum Fatin. Mana Fatin ni? Tadi di request, tak masuk pula. Baiklah, tak apalah, tanpa buang masa. Kita teruskan pelajarannya. Sebelum tu, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah supaya kita mendapat petunjuk ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah, lama kita tak jumpa di sekolah memang sangat lama lah. Okey, tak jumpa di talian pun lama juga kerana kita bercuti, cuti pertengahan tahun. Okey, sama pula bertemu pula dengan cuti raya. Okey. Baik, cikgu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua anak didik cikgu, khususnya pelajar di MIB. Sekiranya cikgu ada salah silap semasa pengajaran, salah tutur kata, okey, mohon maaf lah okey. Tapi kalau awak minta duit raya tak ada lah tak ada, cikgu tak mampu nak bagikan duit raya sebab awak minta besar sangat, RM100 seorang. Okay, cikgu tak mampu nak bagi Alright. Okey, satu lagi siapa yang nak datang raya rumah cikgu tahun-tahun akan datang sebab ialah musim PKP ni okey, COVID-19 ni, jadi tidak digalakkan menerima tetamu Okey, baik. Nanti kalau kita jumpa nanti awak bawa lah kuih-kuih raya. Yuni buat kuih raya. Berapa banyak kuih raya awak buat tahun ni Yuni? Saya buat kuih raya? Boleh lah sikit. Mana saya buat? Mak saya je lah buat. Alah, takkanlah awak tak bantu-bantu. Kira awak bantu tu kira awak buat sekali lah kan. Walaupun saya tak reti buat. Nanti kuih tu tak menjadi. Bantu pun tak ada. Tengok je. Tak boleh. Nanti tak jadi kuih tu. Awak ni mesti ada baca-baca ni. Ada cikgu, memang tanya tak ada buat kuih. Tak apa, gurau je tu saja nak tanya kan. Okey. Teruskan dengan semangat perayaan mana tahu kan hujung minggu ni ialah kan dah boleh rentas negeri, mana tahu balik kampung Kalau yang ada kampungnya di luar negeri Pahang ni, bolehlah rentas negeri hari Jumaat ni. Cara cikgu. Hari Isnin ni balik cikgu. Hari Isnin? Hari Isnin ni. Isnin ni? Isnin minggu depan? Kenapa? Awak balik mana? Kelantan. Awak balik Kelantan? Isnin bukan ada kelas ke? Ada kelas ke? Tak ada? Balik malam. Malam. Okey. Baiklah. Kalau nak melaksanakan yang ada tu, kalau tu nak buat perjalanan rentas negeri, hati-hati tengok ayah tu sikit memandu tu, tengok Okey, baik. Yang lain pun sama, okey. Yang lain selamat hari raya. Okey, lama dah tak jumpa ni. Okey, kita teruskanlah dengan agenda utama kita iaitu pelajaran. Dan cikgu nak sebelum tu cikgu nak ingatkan sekali lagi bahawa sekolah akan dibuka kepada pelajar peperiksaan awam sahaja. Untuk sekolah kita, hanya pelajar tingkatan 5 sahaja terlibat. Semua guru terlibat, pelajar hanya terlibat tingkatan 5 sahaja. Nanti pihak sekolah akan memaklumkan beberapa standard operasi prosedur ataupun langkah-langkah keselamatan dalam buletin. Kita akan beritahu dalam buletin apakah langkah-langkah keselamatan yang perlu diketahui oleh pelajar sebelum kembali ke sekolah. Kita akan masukkan dalam buletin nanti insya-Allah Baiklah, kita teruskan agenda utama kita hari ini. Kita sebenarnya hari ini sejam je. 9.30 sampai 10.30 sejam je Dan cikgu tunggu dia dah berapa? 9.50 dah lebih 15 minit. Baru 4 orang. Tak apalah macam tu pun. Okey. Baik, tak apa. Cikgu tak akan putus asa. Ngajar tetap ngajar sebab ini tugas cikgu. Cikgu dibayar gaji untuk mengajar. Baik, kalau awak tak ada pun cikgu akan buat rakaman. Seorang-seorang cikgu cakap. Okey, baik.
Macam hari tu kan, cikgu hari tu pergi mana minta maaf cikgu lah. Cikgu hari tu ada temu janji kesihatan di pengaji perubatan di Hospital Temelloh. Yang cikgu tahu bahawa temu janji itu akan memakan masa sepanjang hari. Pergi awal pagi, balik lewat petang. Jadi itu sebabnya cikgu buat rakaman pengajaran awal-awal. Jadi pelajar pun cikgu dah kongsi rakaman pengajaran tersebut berkenaan dengan tajuk atau topik 8.2.1. Okey, iaitu dasar pembangunan ekonomi. Ya ke? Ya ke dasar pembangunan? Ya, dasar pembangunan ekonomi. Betul. Okey. Jadi sebelum kita masuk topik baru, okey, ada tak apa-apa pertanyaan atau kemuskilan tentang dasar pembangunan ekonomi? Bolehlah tengok-tengok buku teks tu. Okey. Tengok, ada tak nak tanya? Silakan. Okay, ada nak tanya tentang dasar pembangunan ekonomi. Okey, seperti yang awak tengok dalam rakaman pengajaran cikgu yang lalu dalam Telegram tu. Okey, ada nak tanya? Ada 6 dasar tu, dasar pembangunan ekonomi 8.1.2. Sorry bukan 8.2.1, 8.1.2. Bermula muka surat 206. Okey, cikgu buka ruang kepada pelajar untuk bertanya sekiranya ada kemuskilan atau tak faham ke tentang dasar pembangunan ekonomi. Okey, sepatutnya awak kena baca tu. Masa cikgu tak ada tu, kena tengok lagi. Okey, ada yang tanya silakan. Ada tak? Sila. Ayu ni ada soalan? Tak ada. Tak ada, okey. Ni, kenapa perlu dilaksanakan projek pembangunan in situ? Baik. Bagus Ayu ni. Baik, mengapa kita perlu melaksanakan projek pembangunan in situ? Okey. Kerajaan tak nak bazirkan, kerajaan nak bangunkan kawasan yang berkawasan tanah tu produktiviti tanah yang rendah ni. Okey, yang rendah, kawasan yang rendah. Okey, tanah oleh kerana tanahnya kurang subur ataupun kawasan itu tidak strategik, jadi kerajaan nak memulihkan kawasan ini. Jadi itu sebabnya kerajaan membangunkan pembangunan in situ. Yang in charge-nya ialah agensi Felkra. Jadi Felkra ni membantu FEDA. Jadi kita tidak adalah kawasan-kawasan yang membazir. Okey, jadi kawasan-kawasan yang sedia ada kita pulihkan dia. Itulah projek pembangunan in situ dibuat. Okey, dalam masa yang sama, manfaatnya ialah selain tanah itu kita dapat tingkatkan produktiviti, kita dapat hasil. Bila produktiviti meningkat, okey, hasil lagi bertambah. Bila hasil bertambah, pendapatan petani juga bertambah. Seterusnya kepada pendapatan negara. Faham tak? Gitulah itu Ayu ni. Okey, faham ya? Okey. Okey. Okey, baik. Alright. Okey, lagi soalan tentang 8.1.2 dasar pembangunan ekonomi kalau ada? Okey, bagaimana dengan Ain? Ain okey? Ain ada apa nak tanya tentang topik tersebut? Ada? Tak ada. Okey, tak ada. Arnur, ada nak tanya Arnur? Tentang topik tersebut? Ada cikgu. Baru nak tanya. Silakan. Pada rancangan pembangunan, waktu kejadian harga getah dan biji timah tu, macam mana cara nak pulihkan? Yang mana? Tak silap saya yang dalam tu tahap pertama. Itu ini pelajaran yang lalu ni. Okey. Cikgu tanya pasal saya tu. Okey. Tahap pertama Okey, tak apa, kita jawab soalan Anu tu. Okey, ulang balik soalan Anu sebab awak dah tanya yang lalu kan. Okey, ulang balik. Macam mana nak pulihkan kejatuhan harga getah dan biji timah pada tahap yang pertama? Okey, baik. Kalau awak belajar tingkatan 4, okey. Awak belajar tingkatan 4 pada tahun lepas, okey. Tahun lepas tingkatan 4. Cikgu pun dah ajar. Ingat tak ingat cikgu tak tahulah. Sekatan Stevenson. Harga getah jatuh di pasaran dunia. Okey. Mengapa jatuh? Kerana pengeluaran getah, hasil pengeluaran susu getah secara besar-besaran tanpa ada had.
Jadi berlaku lambagan getah di dunia. Tak boleh nak jual, banyak sangat getah ni. Jual dekat negara ni dia pun dah ada getah. Jual kat negara yang tak ada getah, dia kata aku ada stok lagi, aku beli kat negara ni. Dia ada getah juga, yang punya tak habis lagi. Kau nak jual kat aku pula. Jadi apa yang berlaku? Maksudnya negara-negara di dunia berlakunya lambakan getah. Bila berlakunya lambakan getah, maka jatuhlah harga getah. Bila jatuh harga getah dengan merudum, jatuh teruk sekali, jadi peluar getah dunia, negara-negara berkenaan pun buat satu mesyuarat persidangan bagaimana nak menstabilkan harga getah dunia. Jadi terhasillah dalam mesyuarat itu namanya satu sekatan, namanya Sekatan Stevenson. Okey, dalam Sekatan Stevenson ini, okey, apakah langkah-langkah untuk naikkan semula atau menstabilkan semula harga getah dunia? Negara-negara ataupun pengeluar getah dunia perlu menghadkan pengeluaran getah mereka. Sebagai contoh, satu bulan tu kata ditetapkan berapa tan metrik yang boleh dikeluarkan. Yang tak boleh lebih pada tu. Kalau lebih dia akan berlaku lambakan. Jadi Sekatan Stevenson tu akhirnya berjaya walaupun pada peringkat permulaan dia sangat perlahan. Lama-lama dia okey. Akhirnya getah dunia stabil semula. Jadi negara-negara pengeluar getah dunia seperti Malaysia mengikuti nasihat dan cadangan dalam Sekatan Stevenson, kita hadkan pengeluaran getah supaya tidak berlaku lambakan. Bila lambakan getah akan jatuh. Faham? Anu? Faham cikgu? Bagus. Dia sama macam apa nama tu, petrol, harga minyak kan, minyak untuk bahan bakar kan. Kalau berlaku lambakan banyak sangat negara, kita nak jual tak boleh dah. Jadi harga akan jatuh. Okey, harga akan jatuh. Bila banyak sangat ini, kalau siapa yang belajar perniagaan kan, belajar perniagaan dia tahu. Bila banyak sangat barang, kita tak boleh nak jual. Apa berlaku? Barang tu kita perlu dijual. Kita akan jual harga rendah, betul tak? Cincai lah. Ambil lah. Nampak harga tu jelas. Bila jatuh, susah lah. Jadi pengeluaran negara getah dunia perlu menghadkan pengeluaran getah mereka, termasuk Malaysia sendiri. Okey, macam itulah. Jadi memang ya betul, fakta sejarahnya dunia pernah mengalami zaman kejatuhan harga getah dunia yang sangat teruk. Okey, sehingga satu sekatan terpaksa dibuat, namanya Sekatan Stevenson. Ada dalam buku teks sejarah tingkatan 4 bab 10 tingkatan 4. Alright, okey, ada lagi nak tanya? Fatin, ada nak tanya Fatin? Fatin? Okey, cikgu. Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, betul tak ada, kita saya guna sambung ni. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Tak ada Okey, kalau tak ada kita sambung. Okey, topik baru. Okey, rujuk buku teks masing-masing. Kita masuk topik baru. Kita tak nak cerita ekonomi lagi dah. Tak nak, ekonomi dah selesai. Kita masuk kepada pembangunan sosial, iaitu perpaduan. Okey. Pembangunan ekonomi kita dah habis belajar. Okey. Rakaman pengajaran cikgu yang beri sebelum ini itulah yang terakhir, topik terakhir bagi pembangunan ekonomi. Hari ini insya-Allah kita akan belajar pembangunan sosial, iaitu perpaduan. Baik, ada persoalan yang ditanya pada cikgu. Cikgu, kenapa kita kena belajar ekonomi dan kenapa kena sosial pun juga kita dibangunkan? Pelajar-pelajar, negara kita terdiri daripada pelbagai kaum. Okey. Jadi sangat penting untuk membangunkan perpaduan. Kalau tidak, perpaduan akan rapuh dan seterusnya akan menjejaskan keharmonian dalam negara. Okey, itu sebabnya kita kena belajar pembangunan perpaduan. Okey. Maka untuk itu buku teks rujuk muka surat 210. Okey. Baik. Pelajar rujuk juga skrin telefon, skrin desktop masing-masing. Cikgu kongsikan slide pelajarannya bersama dengan anda. Okey? Baiklah, cikgu kongsikan sekarang. Ya. Baik, lihat skrin masing-masing. Baik. Okey. Kita belajar pembangunan dan perpaduan untuk kalau tak silap ni lah kan. Okey. Sekejap. Okey. Baik. Okey, sedia?
Cikgu akan tunjukkan, cikgu akan putar slide ini. Okey. Baiklah, kita mula ya. Pembangunan dan perpaduan bangsa. Pengenalan. 12 tahun setelah merdeka, pada Mei 1969, peristiwa 13 Mei terjadi. Kerusuhan terjadi, ramai yang terbunuh dan harta benda musnah di Kuala Lumpur. Untuk memastikan peristiwa 13 Mei tidak berulang lagi, Majlis Gerakan Negara Mageran ditubuhkan. Mageran berperanan untuk mengembalikan keamanan, melicinkan pentadbiran, dan mengembalikan keharmonian kaum. Pentadbiran Mageran berjalan selama 21 bulan. Pembangunan sosial dan ekonomi saling melengkapi dalam pembangunan dan perpaduan negara. Dasar pembangunan sosial dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan penglibatan aktiviti sosial seperti rukun negara, dasar kebudayaan kebangsaan, sukan untuk semua, dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan, akta bahasa kebangsaan. Bolehkah murid-murid nyatakan prinsip-prinsip rukun negara? Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid akan dapat menghuraikan prinsip-prinsip rukun negara, menjelaskan langkah-langkah ke arah pembentukan dasar pendidikan kebangsaan, menyatakan kepentingan dasar kebudayaan kebangsaan. Baiklah students, tadi student dah lihat satu gambar gambar berkaitan tragedi 13 Mei 1969. Tragedi hitam negara kita iaitu rusuhan kaum. Jadi rusuhan kaum ni menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat seluruh negara. Okey. Jadi Majlis Gerakan Negara bila darurat bila kerajaan mengisytiharkan darurat dan diperkenankan oleh Tuan Agong, maka kerajaan tergantung. Okey, bila darurat kerajaan tu tergantung. Okey. Kerajaan yang dibina melalui prinsip demokrasi yang pelajar undi itu tergantung, tak boleh jalankan tugasnya. Jadi pada waktu tersebut Majlis Gerakan Negara telah mengambil alih pentadbiran negara. Jadi dalam majlis itu buat postmortem penyiasatan mengapakah berlaku tragedi sedemikian. Banyaklah punca-punca sebab-sebabnya. Okay. Jadi cikgu ceritalah sikit secara ringkas. Sebenarnya pelajar-pelajar kalau kita belajar betul-betul sejarah sebenarnya British lah dia mula dari British. Okey, sebab kita belajar tentang tu British baru masuk. Dia ingat balik orang Cina dan orang India di Malaysia dah lama ada. Sejak zaman Melaka lagi sebagai orang kata pedagang yang berdagang di Melaka. Dia memang ada, dia pedagang tapi dia tak menetap secara kekal di kawasan itu. Okey, ada yang menetap secara kekal dan akhirnya berasimilasi, bercampur, berkahwin sesama penduduk tempatan, masuk Islam dan sebagainya. Okey, itu tak apalah. Okey, tapi mostly mereka tak tinggal secara menetap dan seterusnya balik semula ke negara asal. Namun begitu, apabila British menjajah negara kita, dasar British membawa imigran. Imigran ni pendatang dari China dan India untuk bekerja di Lombong, Biji Timah dan ladang-ladang getah. Okey. Jadi British bawa ni, British asingkan mereka ini. Jadi orang Cina bekerja di Lombong, menetap di kawasan Lombong, yang mana kita tahu kawasan Lombong ini akhirnya menjadi bandar. Okey, kerana British memang beri kepentingan British memang ada pada Lombong itu. Manakala di ladang-ladang getah milik pengurus dan saudagar-saudagar Inggeris, kelompok India duduk di situ. Manakala Melayu kekal sebagai petani yang tidak dimajukan oleh British. So kat sini apa yang berlaku? Okey, British tidak cuba untuk menyatukan tiga kaum ini. Sebaliknya British telah melaksanakan dasar pecah dan perintah, iaitu
menjalankan fungsi ekonomi mengikut kaum. Yang mana Melayu terus British setkan Melayu petani di kampung. Okey, sawah padi, guna kebau. Okey, guna tenaga manusia, guna tenaga binatang, tidak guna teknologi moden. Okey, hanya petani, bukan petani moden yang tidak dimajukan British. Manakala orang India bekerja sebagai penoreh getah atau buruh-buruh kasar di ladang-ladang getah milik saudagar Inggeris. Okey, orang Cina pula bekerja sebagai pelombong biji timah. Okey, di kawasan lombong biji timah. Yang mana lombong biji timah ni akhirnya menjadi pekan. Okey, pekan akhirnya di bandar. So, terasinglah tiga kaum ini dalam tempoh masa yang lama. Maka di situlah pelajar-pelajar munculnya sentimen perkauman. Yang mana, okey, orang Melayu mula-mula dia tak ambil pot langsung tentang Cina dan India ni. Tetapi akhirnya orang Melayu sedar, orang Melayu semakin ketinggalan dalam bidang ekonomi. Orang Cina, orang asing, orang India, orang asing bukan orang asal, lebih maju daripada orang peribumi sendiri. Kerana British yang buat benda ni. Sebenarnya kalau kita belajar British. Jadi itu sebabnya menjelang kemerdekaan pada tahun 1956, kita nak merdeka tahun depan, kerajaan menghadapi kebincangan seperti ini, iaitu perpaduan. Okey, dan akhirnya perkara yang sangat ditakuti oleh kerajaan akhirnya terjadi, iaitu 13 Mei 1969. Walaupun kerajaan cuba membasmi kemiskinan, okey, kita tahu miskin banyak penduduk di luar bandar ramai Melayu, jadi memang betul lah secara faktanya, okey, orang India, orang Cina dah maju dah di kampung-kampung, di bandar-bandar. Itu sebab kerajaan tumpu kepada miskin. Kita belajar rancangan ekonomi sebelum ni, yang miskin tu banyaknya orang Melayu. So memang betul banyak orang Melayu yang dibantu. Dan ada juga di kalangan orang Cina India ni ada yang rasa tidak puas hati. Begitu juga dengan orang Melayu sini, kenapa mereka ni bukan orang pribumi dapat menikmati kekayaan negara, kesan kita orang asal. So akhirnya perkara ini pun terjadi. Kita tak minta akhirnya terjadi. Itu sebabnya bila terjadi macam tu, kita buat postmortem, bedah siasat, kita kaji mengapa silapnya, apa puncanya, apa sebabnya, dan buat penyelesaian. Maka kita perkenalkan satu dasar pembangunan sosial untuk melengkapi dasar pembangunan ekonomi. Pelajar-pelajar, macam itulah. Okey, pengenalan bagi topik ini. Baik, kita belajar topik yang pertama, rukun negara. Rancangan cikgu nak cover rukun negara dan dasar pendidikan kebangsaan. Cikgu tak tahu sempat atau tidak. Cikgu kita cuba dulu. Sebab sekarang pun masa sudah 10.08 minit pagi. Tak apa, kita tengok dulu rukun negara. Baik, kita konsep rukun negara dulu. Pembangunan dan perpaduan bangsa terbahagi kepada rukun negara, dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan, akta bahasa kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, sukan untuk perpaduan. Jadi ada 5. Klik untuk maklumat lanjut. Ada 5 dasar pembangunan sosial. Rukun negara, dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan, bahasa kebangsaan, kebudayaan kebangsaan dan juga sukan. Baik, hari ini kita cuba cover 2, rukun negara dan pendidikan. Okey, rukun negara dahulu. Rukun negara. Gagasan pembentukan rukun negara merupakan kesan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Matlamat mengukuhkan perpaduan, memelihara corak hidup demokratik, mencipta sebuah masyarakat adil, menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai, membina masyarakat progresif. Majlis Gerakan Negara atau Mageran dipertanggungjawabkan mengambil alih pentadbiran negara dengan menubuhkan Majlis Perundingan Negara atau MPN. MPN menekankan pembentukan ideologi negara
yang dikenali sebagai Rukun Negara dan diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Baik pelajar-pelajar, itulah dia. Dia Rukun Negara ni terhasil ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Jadi Rukun Negara ni adalah satu ideologi. Kita punya falsafah lah, ideologi negara. Okey. Yang mana dia ada, yang pertama, okey, kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan juga kesopanan dan kesusilaan. Ada 5 rukun negara. Baik. Jadi Majlis Gerakan Negara ini, okey, ditubuhkan dah selepas peristiwa 13 Mei. Okey, peranannya mengembalikan semula keharmonian kaum. Okay, dan pentadbirannya berjalan 21 bulan. Lama hampir 2 tahun hampir 2 tahun, 21 bulan ni. Okay. Dan antara sumbangan terbesar Mageran selain mengembalikan kemenangan kaum ialah kelahiran ideologi negara. Okey, ideologi negara. Ideologi inilah yang akan menyatu padukan negara kita. Walaupun negara kita ni pelbagai bangsa, budaya, agama, berbeza pendapat. Dengan ideologi ini kita dapat satukan. Okey, itu belajar-belajar rukun negara. Jadi sejarah rukun negara ni, rukun negara memang sangat penting. Sangat. Ini adalah ideologi negara. Okey, ideologi negara. Sangat-sangat penting. Setiap warga negara perlu menghayati kelima-lima prinsip dalam rukun negara. Okey, kita sambung. Prinsip-prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Baik, cuba kita lihat kepercayaan pada Tuhan. Okey. Baik. Jadi, sebagai warga negara Malaysia, setiap individu mesti percaya kepada Tuhan masing-masing. Kenapa cikgu cakap Tuhan masing-masing? Kerana masyarakat kita terdiri pada masyarakat majmuk. Mengapa? Okey. Sebenarnya masyarakat beragama, masyarakat yang mudah diurus. Okey, masyarakat beragama akan menjadi masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Kerana setiap ajaran menekankan individu itu membuat kebajikan, menunjukkan sikap-sikap yang baik. Itu sebabnya setiap individu perlu percaya kepada Tuhan masing-masing. Maksudnya ada agama. Okey, ada agama Islam, walaupun agama kita agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain bebas diamalkan. Nampak tak? Okey. Okey. Jadi itu sebabnya nombor satu sekali prinsipnya letak kepercayaan kepada Tuhan. Bila ada agama, manusia tidak akan membuat kerosakan. Okey. Bila ada agama, manusia boleh mempertimbangkan setiap perkara baik dan buruk. Okey, baik faham yang tu. Baik. Kesetiaan pada raja negara. Okey, di peringkat persekutuan kita ada Yang Tuan Agong. Yang Tuan Agong ni adalah sebagai simbol perpaduan Malaysia, payung negara. Manakala kita ada di peringkat negeri-negeri yang ada sultan dan raja, ada 9 negeri. Jadi kita perlu taat dan setia pada raja dan negara. Okey. Sebab ingat negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Jadi raja sebagai ketua negara kita perlu taat dan setia. Jangan derhaka kepada negara. Sebab kita dah belajar sesiapa yang menderhaka, yang membelot pada negara boleh dilucutkan kerakyatannya. Okey, baik. Baik, jadi kalau kita derhaka pada raja, masuk derhaka pada negara. Ingat balik macam mana peristiwa pencerobohan Lahad Datu pada 2013 yang lalu. Okey, pengganas daripada Filipina itu
telah ditangkap dan dibicarakan di mahkamah dengan satu cas iaitu mengisytiharkan perang kepada Yang Tuan Agong. Gitu. Okey. Baik, jadi kita jangan jadi penderhaka. Itu orang luar tu yang mencerobok Al-Haq Datuk tu, orang luar. Kita orang dalam iaitu warga negara, jangan sesekali derhaka kepada raja. Mutakhir ni kita tengok dalam surat khabar ada saja dakwaan terhadap individu tertentu yang menghina raja dalam media sosial. Menghina raja terus ditangkap oleh polis. Tak boleh pelajar-pelajar, jangan. Itu sebab itu dalam hukum negara kita perlu setia pada raja negara. Sebab bila kita hina raja, kita hina negara. Itu sebab kita boleh ditangkap dan didakwa di mahkamah. Ada undang-undang dia. Baik. Yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Okey. Kita tahu dah belajar dalam bab 7 yang lalu, perlembagaan merupakan undang-undang yang tertinggi negara mengatasi segala-galanya, termasuk mengatasi Yang Tuan Agong. Jadi kita perlu menganggap perlembagaan yang ada sebagai satu perlembagaan yang suci, yang unggul, yang paling tinggi kita letakkan. Okey. Segala perbuatan, segala undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan adalah terbatal. Sebab kita kena faham keluhuran perlembagaan itu. Okey, yang mana ia dianggap sebagai luhur, unggul dan suci. Dia mengatasi segala-galanya, pelajar-pelajar. Mengatasi segala-galanya. Itu sebabnya apabila kita buat sesuatu tindakan atau perbuatan, mesti ada yang mengawal kita dalam konteks pembinaan negara bangsa kita ialah perlembagaan lah. Dalam perlembagaan tu ada undang-undang. Okey. Baik. Dan yang keempat, kedaulatan undang-undang. Okey. Okey. Jadi sebagai warga negara kita, janganlah melakukan jenayah atau kesalahan di sisi undang-undang. Kalau buat juga, akan dikenakan tindakan dan hukuman. Okey, bergantung pada undang-undang yang telah ditetapkan. Kalau dadah, ada hukuman dia. Kalau rasuah, ada hukumannya. Kalau derhaka pada raja, ada hukuman dia. Kalau pembelot, ada hukuman dia. Setiap kesalahan yang setiap kesalahan di sisi undang-undang ada hukuman dan tindakannya. Mengikut sistem perundangan. Jadi kita perlu mematuhi undang-undang negara. Walaupun undang-undang tu nampak kecil seperti undang-undang di peringkat negeri, kecil sangat, tidak boleh membuang sampah merata-rata kan. Okey, kita perlu mematuhi undang-undang. Okey. Contoh wabak COVID-19 di negara kita. Kerajaan menetapkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ada juga yang keluar lepak. Okey, tanpa sebab yang munasabah. Mana boleh? Itu kita kena faham kedaulatan undang-undang. Baik, sebagai rakyat Malaysia, kita juga perlu ada sikap kesopanan dan kesusilaan. Yang ini membezakan kita dengan negara-negara lain. Okey, banyak negara lain mengiktiraf Malaysia. Okey, Malaysia sebuah negara yang mana masyarakatnya sangat bersopan santun, sangat berakhlak. Ini alhamdulillah, memang betul, okey, tidak dinafikan. Termasuk negara jiran kita sendiri, negara Malaysia adalah negara yang penuh dengan adab. Okay, ya, kita tahu ada juga di tempat-tempat tertentu ada adab yang boleh diperbaiki. Tapi secara overall, okay, bila turis, pelancong datang, bila pelajar kita belajar luar negara, pelancong datang negara kita, okay, diplomatik datang kita, dia tengok West. Malaysia ni sangat unik kerana sangat rakyatnya sangat beradab. Itulah dia kesopanan dan kesusilaan. Itu sebab bila kita nak bercakap dengan orang, kita tak boleh maki. Walaupun kita bercakap melalui media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, mana boleh guna perkataan kasar. Tak mencerminkan prinsip rukun negara. Cakap sopan. Ini selari juga dengan ajaran agama masing-masing. Okey, cara Islam sendiri memang kita perlu bercakap dengan sopan. Mana boleh kita maki-maki. Okey, tak boleh maki. Marah. Kalaupun marah, jangan maki. Marah kerana benar, tak apa. Ini maki. Bila kita marah ke orang tu, kita sebut kali ayah dia, kita sebut warga dia, memang tak patutlah, tak patut macam tu kan. Okey.
Jadi kita kena menjunjung prinsip yang kelima itu kesopanan dan kesusilaan. Okey, jadi bila ada sopan, bila terjaga sopannya, terjaga tata susilanya, ketertibannya, keadabannya, maka masyarakat akan saling menyayangi, saling menghormati dan seterusnya mewujudkan satu masyarakat yang harmoni. Maka bila harmoni, maka perpaduan dapat diperkukuhkan, ditautkan dengan erat. Itulah pelajar-pelajar prinsip-prinsip rukun negara. Kalau tak silap cikgu, lama dah tak keluar dalam soalan peperiksaan ni. Okey. Mungkinlah awak kena fokus kot tahun ni. Mungkin. Okey. Baik. Settle rukun negara. Okey, ada nak tanya? Ada nak tanya tak tentang rukun negara ni? Ada nak tanya? Okey, cikgu open kepada persoalan, silakan. Silakan. Ayuni ke, Anu ke, siapa nak tanya? Tanya. Tak ada cikgu. Okey, Anu tak ada, Fatin? Tak ada cikgu. Tak ada. Ayuni pun tak ada, Fatin. Lagi apa, siapa lagi? Ain? Ain ada Ain? Tak ada. Okey, tak ada. Baik. Okey, kalau jam dah menunjukkan pukul 10.22. Okey, lagi 8 minit. Okey. Baik. Okey, kita akan sambung topik 8.2.2 iaitu dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Topik ini dia panjang sedikit daripada rukun negara tadi. Dan cikgu tak pasti adakah kita boleh teruskan sehingga 10.30. Okey, awak 10.30 ada kelas apa? 10.30 sampai pukul 11? Rehat ke? Rehat kan? Rehat. Okey, cikgu tak nak kacau lah rehat awak tu. Okey, macam ni lah. Kakak puasa lah. Awak puasa? Cikgu pun puasa juga. Cikgu last hari ni puasa. Cikgu raya hari ni. Yeay. Okey, cikgu dah cukup 6 hari ni. Okey, siapa yang belum puasa teruskan puasa. Okey, siapa yang tak nak puasa tak ada masalah juga, dia puasa sunat. Okey, macam ni lah cikgu tak naklah sentuh topik dasar pendidikan kebangsaan ni sebab dia panjang. Kalau panjang dia drag. Dia lebih 8 minit senang cerita. Sebab cikgu nak ulas, sebab dia banyak dasar pendidikan ni dia banyak dia punya step-stepnya. Okey. Jadi kalau kita teruskan maka dia akan makan awak punya masa rehat. Ke tak apa? Kalau tak apa cikgu teruskan. Siang ke awak nak rehat dulu, nak kudapan dulu. Tak apalah, tak payahlah. Pergilah makan dulu, kudapan dulu ke, rehat sebentar ke. Okey, sebelum sambung kelas pukul apa nanti? Pukul 11 sambung? Pukul 11 Pukul 11. Okey. Sampai pukul 1. Sampai pukul 2.30 kan? 1. Pukul 1. Lepas Okey. tu ada kelas lagi. Yelah. Okey, tak apa. Itulah. Baik, cikgu pun ada kelas pukul 1 sampai 2.30. Okey, baik. Macam ni. Okey, kita berhenti sampai sini saja. Okey, cikgu bagilah extra beberapa minit tu. Cikgu halalkan je lah. Lagi 6 minit. Okey. Alright, sebab kalau cikgu masuk pun nanti cikgu berhenti tengah-tengah. Macam tak best lah pula. Okey. Kita akan belajar topik dasar pendidikan kebangsaan pada pelajaran seterusnya, iaitu pada minggu depan lah kot, hari Selasa kan, minggu depan hari Selasa. Okey, jadi kita minggu depan hari Selasa lah kita jumpa boleh tak? Boleh okey, kalau macam tu tak apa, kita berhenti sampai situ, kita tangguhkan sampai sehingga rukun negara. Kita akan sambung pada pelajaran akan datang. Okey, baiklah. Okey, mari sama-sama kita membaca. Kita tutup majlis ilmu kita dengan bacaan surah Al-As dan tasbih Al-Kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, bye students. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Okey, terima kasih kerana hadir pada kelas pagi ni. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.